أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Zaman cabaran kita gugat akidah, itu lain. Kalau dulu orang nak cabut akidah, kalau sekarang ini dia goyangkan akidah. Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Badiru bi'amal fitanan ka qita'il lail muslim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Segeralah kamu beramal sebelum datangnya satu zaman dia punya malam tu gelap gelita, begitu gelap sekali. Kamu akan dapati ketika itu satu orang laki-laki, waktu siang dia beriman, waktu malam dia kafir. Ataupun kamu jumpa dia waktu siang dia kafir, waktu malam dia beriman. Dia sanggup menjual agamanya dengan harga yang sangat rendah demi nak mencari keseronokan duniawi. Hadirin hadirat sekalian, ini soal akidah. Sebab itu Nabi kita membuat analisa nubuahnya bahawa akidah ni benda yang sangat terancam apabila dunia semakin di penghujungnya. Hari ni ramai orang fikir macam mana nak selesai masalah umat. Forum-forum, seminar, wacana, simposium, fikir macam mana nak selesaikan masalah kebejatan sosial, masalah akhlak muda-mudi, belia-belia, macam mana nak diselesaikan. Orang lupa bahawa penyelesaian paling ampuh kepada semua persoalan masalah dalam negara kita adalah elokkan akidah. Akidah kalau elok, fiqahnya pun elok. Tapi fiqahnya bagus, akidahnya rapuh, tak semayang orang tu esok. Ilmu banyak, akidah lemah, tak semayang. Saya dulu pernah jadi kadi, bukan KD main golf. Saya Kadi NCA, nikah cerai rujuk, kerja kadiah. Saya dulu kadi daerah Temerloh. Sini bawah pentadbiran kadi Petaling kan, lebih kurang, saya tak boleh ingat. Saya kadi daerah Temerloh. Masalah kahwin, ada satu orang dia berjumpa, Ustaz, boleh tak tolong nasihat suami saya? Kenapa? Suami saya ni dia malas semayang. Oh, malas semayang itu biasa, apa masalahnya? Tidaklah Ustaz, dia ni punya pemalas tahap puaka. Dia kata, saya first time lah mendengar, oh ada ya malas tahap puaka. Ada, dia kata. Macam mana orang malas tahap puaka ni? Ustaz bayangkanlah, saya nasihat pada dia, bang, semayang lah bang. Kita ni umur dah nak pencen. Abang semayang ikut mood pula lah. Time tak ada duit, semayang. Time masuk bonus, tak semayang, apa benda macam tu. Time anak-anak balik rumah baru tegeh-tegeh nak semayang pergi masjid apa semua. Time dia orang duduk asrama, bang tak apa-apa semayangnya. Saya nasihat ke dia, saya siap beritahu bang, abang kalau tak semayang, esok abang mati masuk kubur kena belit dengan ular bang. Bila sampai bab tu dia pun barulah respon. Tapi dia boleh tanya isteri dia, belit dengan ular, ular tu nama apa? Dia tanya nama ular pula dah. Isteri pun tolonglah jawab, saya pun tak ingat lah bang, dulu ada menengok dalam rancangan tanyalah ustaz tu, tapi tak disebut pula nama ular tu. Tapi yang penting adalah ular tu membelit orang tak semayang. Si suami boleh jawab, yang ular tu namanya Syuja'ul Aqra. Ular tu besar ya, dia kalau belit orang tak semayang, bertemu tulang rusuk ni, dia akan patuk kita sampai hari kiamat. Jadi si isteri tu jadi bingung, Ustaz, saya ni baru tahu ular je, dia nama ular pun dia tahu, semayang pun tidak. Itu tahap puaka pemalas je. Rupa suami sekolah agama dulu, tapi tak tahulah jadi komunis apa pun tak tahu, jadi tak semayang, nonong seorang. Adakah tak wujud dalam masyarakat kawan-kawan kita yang passion itu? Ramai. Sebab itu akidah penyelesaian paling ampuh. Ada satu orang penceramah, dia cerita, dia naik LRT, jumpa satu budak perempuan pakai seksi. Budak tu muka Melayu lah, pakai baju nampak pusat,
rambut warna-warni, merah biru lah, jalur gemilang, komen patriotik rambut itu. Jadi si ustaz ni pun tegur. Sepatutnya dalam fiqh dakwah tak boleh tegur begitu. Kita penceramah, ustaz tak boleh tegur orang perempuan one to one, tak boleh. Dia ada adab dia. Tapi dia mungkin semangat nak berdakwah agak, lepas tu tak boleh direct macam tu, tak boleh. Aib Jadi dia tegur direct. Dia kata, adik ni pakai macam ni Allah Ta'ala tak suka. Kita orang Islam, kita orang Melayu, jaga adab ketimuran. Betul lah tegurnya tu. Tapi budak muda zaman sekarang, bila ditegur begitu melenting. Dia boleh cakap pada kawan saya tu, Ustaz telefon Allah Ta'ala sekarang, Ustaz tanya ke Allah, Ustaz surga mana, saya neraka mana. Kalau itu Ustaz tak tahu, jangan sibuk lah. Mind your own business. Kalau tuan-tuan kena macam tu, macam mana gaya? Saya tak kata tindakan awak betul dan tindakan awak ada juga salahnya. Tak boleh tegur begitu. Orang perempuan bukan begitu cara. Okey, dia malu ke apa, wallahu alam ya. Tapi yang penting jawapan budak tadi itu jawapan akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, suruh telefon Allah Ta'ala, itu akidah. Kalau engkau dah boleh main ayat, tanya surga mana, surga neraka, itu bab akidah, bukan bab fiqh. Surga neraka benda gaib. Semua itu belajar dalam bab akidah. Sebab itu tugas Nabi SAW paling utama sekali adalah akidah. Berapa tahun Nabi dakwah akidah? 13 tahun. Berapa nama Nabi dakwah fiqh? 11 tahun je. Kenapa Nabi mulakan akidah dulu? Sebab manusia kalau akidahnya mantap, semua perintah Allah dia akan laksanakan dengan gembira sekali. Tapi kalau akidahnya rapuh, belajarlah. Ada masters usuluddin sekalipun, akidahnya rapuh, tak datang masjid, tak jadi imam, bahkan semayangnya mungkin culas. Sebab kita amal atas akidah. Tuan-tuan yang ada di sini, saya ingat bukan semuanya ada diploma, degree dalam usuluddin, tafsir ke apa, tak ada. Tuan-tuan bidang engineering, bidang macam-macam. Tapi apa yang mendorong tuan-tuan datang masjid, iktikaf, semayang jemaah, dengar tazkirah? Apa yang mendorong? Iman. Kalau ilmu, ramai orang ada PhD bidang agama ni, ramai. Tapi iman tidak. Ni jangan fitnah. Oh, agaknya semua yang ada PhD agama tu iman lemah. Dah. Saya nak beritahu premisnya, akidah ni nombor satu yang Nabi mantapkan. Sebab itu orang Arab, bila akidah mereka mantap, barulah mereka boleh beramal dan seterusnya dapat menghayati erti persaudaraan Islam. Yang kita bergaduh lepas pada pilihan raya tak selesai sampai malam ni, apa sebab? Akidah. Cuba kau kenal neraka, kenal surga, sanggup kau nak bergaduh sampai dah setahun lebih ni? Tak sanggup. Oh, tak berbaloi. Kan Nabi pesan, siapa tak cakap 3 hari dengan saudara dia, semayang tak terangkat sejengkal. Tapi sebab akidah rapuh, lantaklah, tak angkat pun angkat lah, nasib lah. Aku memang tak suka tengok muka dia, habis. Tapi kalau orang akidah mantap, semayang tak terangkat, macam aku, dia rasa takut. Terus, Assalamualaikum, salam sikit. Ni apa? Insaf dah? Bukan insaf, akidah dah kuat sekarang ni. Takut Tuhan lah. Dia ada rasa takut, akidah itu. Sebab itu seluruh solusi penyelesaian adalah akidah. Sebab itu akidah ni, hadirin hadirat sekalian, akidah ni kalau kita nak faham mudah, dia macam ikatan. Tali itu akidah. Sebab itu kita menikah, orang panggil akad nikah, ikatan nikah, ikatan. Jadi iman ini dia perlu kepada satu ikatan. Ikatan tu pula mesti gunakan ikatan yang kuat dan kukuh. Kalau ikatannya lemah, dia akan hancur. Maka ikatan yang paling kuat untuk mengikat iman, sebab iman kita ni ada hari senonoh, ada hari tak senonoh. Time kita musim-musim bulan Rejab, bulan Ramadan, iman tu kuat, mantap. Tapi kalau musim-musim hiburan banyak apa semua, dia longgar sikit. Jadi dia kena ikat kemas-kemas. Ikatan yang kita nak gunakan untuk ikat iman, yang paling kuat sekali talinya, tali ahli sunnah wal jamaah.
Selain dari ahli sunnah, kita tak kata dia tak kuat, tapi rapuh, talinya tak berapa kuat sangat. Apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah? Yang ini kita akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isya. Sempatlah Bilal siap-siap sedia minum air sikit, onkan mikrofon, pusing volume mana yang dia nak. Jadi kita berehat dulu seketika-tika. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung ceramah kita ini, selepas ini akan ada pihak petugas menggerakkan tabung-tabung untuk sama-samalah kita menyantuni dan membantu untuk kerja-kerja penambahbaikan, pengurusan dan juga aktiviti Masjid Kampung Seri Aman Puchong ini. Jadi kepada hadirin hadirat, jangan lupa sekiranya ada tabung-tabung yang bergerak, sama-samalah kita menyumbang. Seperti yang kita semua sedia maklum, menyumbang kepada masjid adalah sebahagian daripada pencen kubur. Orang yang menyumbang pada masjid, selagilah barang-barang di masjid itu digunakan dengan manfaat oleh jemaah, selagi itulah tuan-tuan terang menderanglah kubur tu nanti. Banyak penambahbaikan yang akan dilakukan oleh pihak pengurusan masjid. Antaranya adalah penganjuran aktiviti-aktiviti yang lebih rancak selagi selepas daripada ini untuk manfaat kita bersama. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, siapa yang membantu membina masjid kamafhasi qitatin aw asghar, bantu bina masjid walaupun masjid tu sebesar sarang burung merpati saja, artinya begitu kecil sekali sumbangannya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Tuhan akan buatkan untuk dia satu rumah dalam syurga. Sekali lagi, kepada orang yang kuat akidah, dia percaya. Tapi orang rapuh akidah, lantaklah, tak ada pencen-pencen, dia mati jadi kayu esok. Ada orang begitu ya. Hadirin hadirat sekalian, kita kembali menyambung ceramah kita sempena bulan kemerdekaan ini, teguh akidah, perkukuh ummah. Tadi kita pun dah bawakan dalam pusingan pertama bahawa orang tua-tua kita dulu bermati-matian berjuang demi memastikan anak cucu mereka ini kekal beragama Islam. Cuma sekarang yang menjadi masalah adalah cabaran akidah. Islam bagus, tapi akidah pula sudah banyak yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Barang perlu diingat, masyarakat kita sekarang pun dah jadi pening-pening lalat dah dalam bab akidah ini. Pening. Penceramah ni datang cerita ahli sunnah wal jamaah, kita dengar. Orang lalas tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Adakah ini kelompok ahli sunnah wal jamaah ataupun rupanya kelompok ahlu punah waronah wal jamaah? Itu yang kita tak tahu. Sebab masing-masing dari segi pakaian itu sama saja. Jubah, serban, janggut, tapi masyarakat jadi pening lah. Malam ini kita jangan pening-peningkan. Kita akan kongsikan sama-sama nak jaga akidah ini, jangan terlibat dengan beberapa kumpulan-kumpulan yang tertentu yang kita khawatir boleh menggugat keharmonian akidah kita. Pertama, barang perlu diingat, sekarang ini aliran ahli sunnah wal jamaah adalah aliran yang paling besar sekali umat Islam di seluruh dunia. Kira-kira 90% daripada umat Islam berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu Nabi pernah berikan satu isyarat, mana-mana umat Islam paling ramai, itulah yang kau kena ikut, kata Nabi. Inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa idza ra'aitum al-ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam, yakni al-haqq wa ahli. Sesungguhnya umat aku, kata Nabi, dia tidak akan duduk dengan benda-benda sesat. Justru kalau satu hari nanti kau melihat adanya pergaduhan antara sesama umat Islam, maka duduklah dalam kelompok terbesar sekali ataupun majoriti. Jangan ikut yang kecil-kecil, yang tersiapa-siapa punya tok guru ni. Ikut aliran yang paling besar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tabrani. Macam dalam konteks kita di negeri Selangor, aliran paling besar sekali Majlis Agama Islam negeri Selangor, MUIS, itu yang paling besar sekali. Selain daripada itu, kecil-kecil saja. Dia kalau nak kita perincikan satu persatu kumpulan-kumpulan yang sesat ini,
Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada dicatatkan ada 72 firqah yang sesat yang berpangkal kepada 7 kumpulan yang terbesar. Berdasarkan satu hadis sahih yang masyhur di dalam kitab-kitab masanid dan kitab-kitab sunan, Nabi pernah menyebut, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar illa al-wahidah wa hiya al-jamaah wa ma hiya ya Rasulullah qal ma ana alaihi wa ashabih. Hadis riwayat Abu Daud. Umat aku, kata Nabi, akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja, kata Nabi. Siapakah mereka? Mereka yang ikut aku dan para sahabat aku, kata Nabi. Mana mengikut aliran yang paling betul. Para ulama cuba buat perincian. Ini kita ambil perhatian lah ya. Dia ada 72 kumpulan yang sesat yang berpangkal pada 7 kumpulan terbesar. Pertama sekali Syiah. Syiah ada 22 aliran. Yang ini kita di Selangor tidak iktiraf. Khawarij ada 20 kumpulan. Mu'tazilah ada 20 kumpulan. Murji'ah 5 kumpulan. Kaum Najjariyah ada 3 aliran. Kaum Jabariyah ada 1 aliran. Dan Musyabihah ada 1 aliran. Maka jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah dengan 1 aliran iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, cukup jadi 73. Adapun kaum Qadariyah itu kita masuk dalam Mu'tazilah. Bahaiyah dan Qadiani kita masukkan dalam Syiah. Perlu kita jelaskan pada malam ini, perbincangan tajuk ini bukanlah bermakna kod siaran ni dapat ditonton di luar ya. Kita tidak nak menghina, tidak. Walaupun kita di Selangor kita tidak mengiktiraf, tapi ceramah kita malam ni kita tidak menghina. Kita cuma nak mengatakan bahawa kalaupun mereka kata ajaran mereka betul, engkau amalkanlah sama-sama engkau. Jangan buat di negeri Selangor, Darul Ihsan. Kau carilah mana-mana pulau yang ada mana-mana dekat Laut Cina Selatan, duduk pulau tu ramai-ramai, tak ada masalah. Kita tak kata engkau salah, cuma ajaran kau tak masuk silibus. Itu aja. Kami di Selangor, kami ajar anak murid kami 2 + 2 4. Itu silibus kami. Kalau engkau datang nak ajar 2 + 2 6, ajar tempat lain lah. Bukan sini lah. Mungkin 2 + 2 engkau tu 6 betul, tapi bukan sini. Kami standard kami 2 + 2 4. Nak ente nak ajar 2 + 2 6 boleh, cari bukit gunung mana pergilah ajar. Kan kalau kita ceramah ni kita hantam dia dapat rapat, kita hantam menyelesai masalah juga. Kita nak kata nak ajar boleh, jangan ajar di Puchong lah. Ajar tempat lain. Ajar tempat lain. Dia, kita di majlis agama dengan jabatan agama, bukan kita tak boleh terbuka, boleh. Boleh, marilah tuan-tuan, duduklah di negeri Selangor. Tuan-tuan nak jadi Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah, silakan. Janji sembah Allah, boleh, demokrasi begitu. Tapi apa jadi pada agama? Huru-hara. Ya ke huru-hara? Iya. Jangankan dalam bab akidah, dalam bab qiraat Quran saja kalau tak kontrol kan huru-hara. Tuan-tuan yang ahli Quran, kita perasan tak di Selangor kita gunakan bacaan qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Itu kad pengenalan kita. Oh iya ke? Tak tahu? Tak tahu tak apa. Tak tahu tak ada masalah. Baca je lah Quran. Orang pening pula jadi kanggil isim pula kan. Kita di Selangor bacaan kita qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Dalam mazhab pembacaan Quran ada 7 mazhab. Kenapa Selangor tak amal semua? Adakah yang lain daripada Imam Asim itu salah? Tidak salah, betul. Tapi kita tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Keharmonian. Bacaan pertama ini dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam Matan Asy-Syatibiyah. Ada 2000 bait perbezaan bacaan-bacaan. Ada bacaan Imam Nafi' bin Nu'aim Al-Madani, ini orang Madinah. Dia punya anak murid dan perawi nama Qalun dan juga Warash. Yang kedua ada bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki, ini bacaan orang Mekah. Muridnya dan perawi yang terkenal Al-Bazi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, orang Iraq. Anak murid dan perawinya bernama Ad-Durri dan As-Susi.
Bacaan yang kelima, yang keempat, Imam Ibnu Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Ini anak murid dan juga perawinya bernama Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan yang kelima ada bacaan Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak murid dan perawinya bernama Syu'bah dan juga Hafs. Bacaan yang keenam ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah. Anak murid dan perawinya bernama Khalaf dan juga Khalad. Dan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai atau dikenal dengan Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Ini orang Kufah juga. Anak murid dan juga perawinya nama Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Soalan, kenapa Selangor tak iktiraf 77? Iktiraf, tapi jangan amalkan di sini. Kita hanya pakai kiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Tiba-tiba tuan-tuan yang nak beramal dengan bacaan Imam Al-Kisai marah. Apa hal Selangor jaga satu ya? Apa saya baca Kisai salah? Tidak salah, tapi bukan di sini. Kau baca kampung kau tak apa, bukan di sini. Kenapa kita ambil riwayat Asim, kiraat Asim? Sebab yang paling masyhur Hafs. Hafs sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Nabi. Ini ulama-ulama di Selangor dalam mengkaji ya. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki depan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki dengan 5 sahabat Nabi yang paling besar. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 orang sahabat ni pernah baca depan Nabi. Ini bermakna bacaan rakyat negeri Selangor Darul Ihsan mutawatir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah nak fikir sampai ke situ? Tak terfikir. Itu biar majlis agama buat fikir kerja begitu. Kita ikut je ketetapan dia. Kalau dibuka, pening. Saya bawa contoh. Ini bukan nak memeningkan tuan-tuan, nak beritahu kenapa kita perlu satu aliran je, tak boleh banyak-banyak. Kalaulah cara bacaan Warash, cara bacaan Qalun, cara bacaan Nafi' bin Na'im, semua betul, tapi kalau amal masjid huru-hara. Saya ambil contoh kalau bacaan Fatihah saja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hanya bacaan Abu Bakar Asim dan juga Imam Al-Kisai yang baca ma panjang. Bacaan lain semua ma pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sah bacaan dia, tapi apa reaksi makmum? Ma pendek, mufarakah lah kita, cari surau je lah. Lalas semua semayang surau Petronas esok lalas. Padahal imam bacaan betul, tetapi benda tu tak diterima di sini. Atau nak baca cara bacaan Amru al-A'la, Imam Susi murid kepada Abu Amr, Ar-Rahmanir Rahim, ada munyah-munyah, macam mana makmum duduk belakang? Kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib, Ihdinas siratal mustaqim, zira sad jadi za, siratal ladzina an'amta alaihim, tak pening tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim, pening makmum. Kalau bacaan Imam Qalun daripada Nafi' bin Na'im, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, lain pula bunyi Saya tengok tuan-tuan muda lain macam mandang saya. Ustaz ni aku sesat dia ni. Aku tak pernah dengar pula Fatihah kata aku pergi dunia tak pernah aku dengar. Tak habis jalan lagi lah kalau tak pernah dengar. Saya kena pula terang sikit kan sesat. Pula orang pucung dia begini. Dia punca bacaan beza-beza. Dia hanya baca sebutan, bukan pada tulisan. Bukanlah siratal ladzina an'amta alaihim dia baris depan, tidak. Ihdinas siratal tukar jadi za dalam mushaf, tidak. Itu hanya sebutan. Sebutan ini sebab orang Arab, sesama Arab ni lidah tak sama. Macam kita orang Melayu. Tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu Pahang. Ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu. Semua Melayu, tapi cakap lain-lain. Logat kita, dialek kita. Contoh saja perkataan ular saja, U-L-A-R, ular. Suruh orang Terengganu sebut ular, walaupun tulis ular, dia baca ular. Ular. Bila masa jadi sebutan, huruf tak tukar. Suruh orang Melaka sebut Kelebang ke mana ke, U-L-A-R, ulau. Ada waw pula, ada ujung. Itu nature. Pandangnya sebutan begitu.
Sebelah utara ULA ular, itu kau ain pula dah. Berbeza-beza. Yang tepat sebutan dictionnya Kelantan, ULA ular. Itu paling tepat. Itu pun ada sabdu ular gitu. Apatah lagi Arab ni bangsa besar, merata daripada Semenanjung Arab sampai ke utara Afrika, sepadan Spanyol, Maghribi. Jadi dia orang ni cakap lain-lain. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab boleh dengar cakap lain-lain. Belah Saudi, belah Yaman, kalau kita pergi umrah, kita dengar dia bercakap semua dekat hidung. Itu tuan-tuan kalau tak pandai cakap Arab, cakap Melayu bunyi kat hidung, dia faham. Murah-murah 10 riyal, yalla 10 riyal. Mahal. Tak ada mahal, murah-murah, Malaysia bagus. Arab faham, cakap kat hidung. Kalau sebelah utara Arab, Palestin, Syria, Syam lah, Jordan, dia cakap macam orang Perak sikit. Dia ya sikit percakapannya. Zaman aminah la syarqiyah wala gharibiyah. Lembut cakapan. Masuk ke Mesir, utara Afrika, itu cakap macam nak bertumbuk bunyi bercakap. Aziz, boleh. Nak beli barang macam nak bertumbuk. Dia biasa-biasa. Jadi orang-orang Arab ni bila talaki depan Nabi, dia baca lah. Nabi ajar wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Datang seorang-seorang. Ente baca. Yallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, lulus. Balik kampung, kau ajar orang kampung kau sampai pandai. Faham Rasul, balik. Next, panggil. Kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Okey, lulus. Balik. Next, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dia kata wadduha. Apa wadduha? Wadduha. Sorry, semula ya. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha lagi. Baca semula. Wadduha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mikir orang mana? Orang Paris ya Rasul. Orang Paris. Baca lah. Kau orang belah Paris Perak, biar apa asal gaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara Semenanjung Arab itu cakapnya macam orang belah Perak, la syarqiyah wala gharbiyah. Belah cakap biar apa asal gaya. Nabi dengar, Nabi kata okeylah, bacalah, kata Nabi. Lulus bacaan itu. Sampai sekarang bacaan Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaini idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau imam buat, apa pendapat makmum? Gila dah imam ni agak. Sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini, kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Apa tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi, belum sampai masa. Qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak, berlaku satu kes di Selangor. Saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubra Mesir. Syubra belajar qiraat, memang champion lah bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara bacaan Abu Bakar Asim. Hari tu dia hentam bacaan Qalun, murid Nafi' bin Naim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum jawab amun. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazir kena panggil, dengan imam pun kena panggil. Ilmu tu betul, tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni Syiah ke Qadiani, kita bukan benci tuan-tuan, tidak. Tapi bukan di Selangor, cari tempat lain lah. Beli pulau mana-mana, duit banyak kan. Qadiani katanya kaya sangat, London ada, Paris ada. Belilah pulau, jangan di sini. Kami sini 2+2 4, kami tak reti 2+2 6. Bukan silibus kami. Maaf, kenapa Syiah tak dapat diterima? Saya percaya yang menonton dalam video ni kan, masjid ni pun ada Syiah. Saya tak ngutuk. Saya punya cara ceramah, kita tak ngutuk. Tonton cari ceramah lain. Kalau nak suruh ngutuk Syiah ke, nak kafirkan itu bukan metodologi kita.
Kita nak beritahu, kalau kau rasa kau betul, silakan. Tapi bukan di sini. Kami di sini, kami tak selesa dengan Syiah. Sebab Syiah ni, sama ada dia suka ke dia tak suka ke, dia terlampau muja Sayyidina Ali. Itu kami tak selesa. Bagi kami seluruh sahabat Nabi adalah orang yang kami hormat. Kami tak reti nak mengutuk Abu Bakar, kami tak reti nak mengata Omar. Kau orang nak mengata tu kau punya pasal. Itu kami tak campur. Dia ada dalil dia kenapa dia benci, itu kau punya pasal lah, itu kau punya kitab. Di sini kami tak suka begitu. Kami ni jangankan Omar Ali, Haji Ali belakang Omar pun kami tak gaduh. Kami jenis tak suka bergaduh. Dengan Haji Omar belakang lorong pun kita tak gaduh. Apatah lagi Sayyidina Omar Al-Khattab, lagilah kami tak gaduh. Kami kenal pun tidak, jumpa pun tak pernah. Takkan nak suruh kami benci dia siang malam, tak pernah jumpa pun. Kepada orang Syiah ya, sorry lah, kang kecil hati pula. Yang kau marah sangat kat Omar tu apa cerita sebenarnya? Kenal ke dia? Pernah jumpa ke? Baca buku je pun benci melampau-lampau. Benci Abu Bakar tu macam kenal sangat. Janganlah begitu. Omar Al-Khattab ini dengan Abu Bakar, sebenci-benci kita pada dia, kubur dia sebelah Nabi. Kubur dia sebelah Nabi. Takkan tu pun kau tak boleh nak kenang sikit. Kita dengar orang mati Mekah pun kita dah respect. Oh, jemaah kita seorang meninggal Mekah, Masya Allah, hebat. Dapat pula SMS WhatsApp group, Haji sekian-sekian pulang ke rahmatullah, meninggal di Madinah pagi tadi dan akan dikebumikan di Baqi'. Masya Allah, dah lah meninggal di Madinah, ke bumi pula di Baqi'. Ini memang jackpot betul lah, 777 dia dapat. Musim haji Madinah, bandar Nabi, ke bumi di Baqi'. Kita pun kagum lah, datang ke rumah, jumpa isteri dan anak-anak dia. Apa amalan arwah ni agaknya ya, hebat betul dia mati di Madinah, ke bumi di Baqi'. Hello, itu baru ke bumi di Baqi'. Omar Al-Khattab dengan Abu Bakar ke bumi kat kaki Nabi. Takkan kau tak boleh respect? Alah, dia ke bumi tu dia suruh apa, dah mati. Kalau orang tak nak tanam boleh, orang tak tanam. Allah muliakan dia. Fikir logik begitu sudahlah. Nak benci tentu arah tu kenapa? Ni minta maaf bukanlah kita metikaikan akidah Syiah, tapi kita tak selesa lah. Kita, nenek moyang kita tak ajar begitu lah. Benci orang yang kita tak kenal melampau-lampau. Tapi orang Melayu ni sebenarnya dia dengan Sayyidina Ali ni memang dia ada taksub sikit. Tapi bukan sebab kita Syiah, memang ada taksub sikit lah. Sebab itu orang Melayu ni apa saja yang kuat, gagah, perkasa semua nisbah kepada Ali. Sampaikan minuman keras, saya panggil minuman keras, bukan yang haram tu, minuman yang mengeraskan tu, namanya tongkat Ali. Saya pun tak faham apa kena-mengena kau masukkan nama Ali dalam tu. Mungkin orang akan kata tak ada kena-mengena Sayyidina Ali Ustaz. Apa tak ada kena-mengena? Tongkat Ali lawannya kacip Fatimah. Fatimah isteri dia, apa benda tak ada kena-mengena? Saya ingat kena elok-elok sikit lah, tukar nama lain. Sayyidina Ali dia tak terkenal dengan tongkat, dia kenal dengan pedang. Yang terkenal dengan tongkat Nabi Musa. Nabi Musa tongkat dia belah laut, ketuk laut, laut terbelah, campak ke tanah menjadi ular. Jadi kita buat produk baru, tongkat Musa, campak ke tanah menjadi ular, pukul ke laut, laut terbelah, gunakan tongkat Musa. Ya, gitu kan. Panggil gambar Pak Haji pakai serban, oh mesti laku ya. Kemudian Syiah, maaf kita tak menghina dia, tapi sampai dia menolak Quran tu kita tak selesa juga. Mazhab Osmani yang kita baca tu dia tolak. Sama juga dia mengkafirkan sahabat-sahabat, sehingga kata mereka sahabat Nabi yang betul-betul beriman tak sampai 10 orang. Engkau tahu mana? Kau ada ke zaman itu? Janganlah lebih-lebih sangat. Hearsay tu, wallahu alam ya. Tak boleh lebih-lebih, Kang Utuk dia marah. Dia orang ramai, Syiah ramai, kita tak nafi. Tapi kita kata beginilah, jangan buat dia pucung lah, cari tempat lain. Itu yang pertama, Syiah. Yang kedua, puak Khawarij. Khawarij ni pun masalah juga. Khawarij ni dia terbalik dengan Syiah. Syiah sayang sangat Ali, Khawarij melampau benci kepada Ali, melampau-lampau kebencian dia. Sebab tak selesa lah budaya macam ni. Kita orang Melayu
Kita sebab yang dakwah Islam di Nusantara ni orang tasawuf. Kita bukan manusia peperangan. Yang datang dakwah kita orang meniaga, habib, dia datang meniaga, dia datang cara tarikat sufi. Lepas tu kita lembut, kita tak reti membenci orang, kita tak pandai ya. Tapi datang ajaran baru-baru ni, benci orang tu, benci orang, kita tak selesa lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan begitu cara kita tak membenci orang. Khawarij ni pula melampau-lampau bencinya. Sebab itu bagi orang Khawarij, dia keras. Dalam teori akidah Khawarij, siapa yang buat dosa kafir, asal berdosa ya kafir. Kasarnya. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau buat dosa tak jatuh kafir, hanya fasik saja. Kecuali orang tu mengharuskan dosa itu. Dia tak semayang. Kenapa kau tak semayang? Tak apa semayang, Tuhan kan bukannya kisah sangat. Tak semayang pun Tuhan tetap jadi Tuhan. Itu tak boleh. Tapi kalau kita lakukan dosa tanpa ada menghalalkan perbuatan tersebut, diselangi dengan istighfar, itu fasik, dan bertaubat diampunkan oleh Allah. Begitu juga orang Khawarij, mereka menganggap selain daripada Khawarij itu halal darahnya. Siapa sekarang yang banyak pegang Khawarij? Geng-geng teroris ni banyak Khawarij. Yang ngebom-ngebom tu, kalau tak dicek akidahnya elok-elok, dia sebab halal darah semua orang. Agama kita tak ajar begitu. Itu bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, yang kita tak nak ada di bumi Selangor ini, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang banyak menggunakan akal dalam memahami agama. Sekarang makin banyak, makin ramai. Dia nak faham agama ni, dia tak nak pakai nas, fatwa, kajian ulama, hadis-hadis ni semua tak payahlah, kata dia. Hadis ni kata dia yang riwayat Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim tu orang semua. Takkanlah tak pernah lupa. Kita pun lupa ada masa remote Astro pun tak jumpa, lupa mana letak. Takkanlah dia hadis dia ingat sebiji-sebiji ayat Nabi. Kita yang tak ada ilmu dengar, munasabah juga kata dia gitu. Janganlah begitu. Jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal tak selesai masalah. Sebagai contoh, ada orang dia tanya, kenapa kita nak kena sama pakai tanah lah, pakai air? Nabi dulu sama pakai tanah sebab zaman dia tak ada fab berbuku, tak ada bris, tak ada klorok, tak ada katanya. Kita sekarang kan dah moden, pakailah klorok. Apa masalah kau katanya? Susahlah kita. Semua pakai akal. Kelompok-kelompok begini saya ingat makin ramai. Cuma kalau tuan-tuan nak kenal orang Mu'tazilah, kalau bab Isra' wal Mi'raj kita boleh cam. Siapa-siapa yang mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh saja, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sebab dia kata takkanlah Nabi boleh naik buruk sampai ke atas tu. Nabi pakai roh, mimpi tu. Sebab dia pakai logik. Kelompok yang keempat, Murji'ah. Murji'ah ini mereka pegang kepada prinsip iman ini cukup ma'rifatullah. Engkau dah sampai peringkat makrifat, hakikat makrifat, tak payah semayang lah. Ini kan saya akan terangkan kemudian lah. Sebab ini yang paling banyak, bukan sekadar di Selangor, di Pucung ni pun lambat-lambat pesen begini. Yang kelima, Najariyah ataupun Qadariyah. Orang Najariyah, Qadariyah, dia tolak qada dan qadar. Semua yang berlaku adalah secara natural, semula jadi. Tak ada campur tangan Tuhan. Tuan-tuan berjaya ke, gagal ke, mati, hidup, sakit, semuanya kita yang rancang, bukan Tuhan punya kerja. Segala yang berlaku tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sebab itu zaman dulu ada satu orang ulama, dia berdebat dengan geng-geng Najariyah, Qadariyah, geng-geng yang tak percaya takdir. Ini semua kita yang buat, bukan Tuhan. Jadi dia ajak berdebat. Dia kata, pagi esok aku nak berdebat dengan kau dekat kampung kau. Aku akan datang pukul 10 pagi. Korang tunggu. Aku seorang, engkau 10 orang pun aku sanggup lawan. Jadi dia pergi lawan. Pagi esok, dia kampung ulama ni seberang sungai. Nak pergi ke kampung puak-puak Qadariyah ni jauh. Kena naik sampan.
Geng-geng Qadariyah ni tunggulah kat surau, tak sampai-sampai. Pukul 10 tak sampai, pukul 11 tak sampai, pukul tengah hari baru sampai. Masing-masing dah lembik nunggu. Datanglah ulama ni baru sampai dah 2-3 jam lambat. Geng-geng Qadariyah ni marah. Ustaz, kalau engkau tak boleh nak tepat janji, jangan cerita pasal agama. Engkau masa pun tak boleh tepat janji, pukul 10 kat pukul 1 baru sampai, apa cerita? Sabar, kata dia, sabar. Saya tadi nak pergi ke kampung awak ni, perahu tak ada. Saya mikir macam mana aku nak pergi ke seberang. Tunggu punya tunggu, tiba-tiba ada pokok tumbang depan saya. Boom, tumbang. Bila dia dah tumbang, pruk berubah jadi sampan pula dah. Saya pun fikir macam mana aku nak kayu ni. Tunggu punya tunggu, ranting berubah, sup jadi pendayung. Inilah baru dapat sampai tadi ni. Geng-geng Qadariyah ni pun jawab, alah, nak menipu pun agak-agak lah, takkanlah benda tu jadi begitu ya. Ngeng, alah, agak-agak lah. Habis kalau awak tak percaya cerita saya, apa yang awak boleh kata dunia ni tak ada pencipta pula? Macam mana selama ni awak kata semua tak ada campur tangan Tuhan? Kalau perahu tu pun ada campur tangan manusia, apatah lagi dunia ni, takkanlah Tuhan tak campur pentadbirannya dapat menang 1-0. Terus menang ni. Di debat para ulama dulu, ada satu kelompok Jabariyah. Ini pun jangan benarkan di Negeri Selangor. Jabariyah ini dia kelompok yang bagi dia manusia tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Semuanya takdir Allah belaka. Kalau tanya kau kenapa tak semayang, Allah tentukan begini. Macam mana? Aku tak semayang lah jawabnya. Asal kau gini, Allah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dah begini. Ngapa kau tak puasa? Qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan saya. Itu sesuatu. Kita apa-apa ada ikhtiar kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak semuanya Allah Taala. Imam Abu Hanifah dulu pernah jumpa puak-puak ni lempangnya. Dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah begini-begini. Imam Abu Hanifah pergi pam lempang. Ustaz, apa Ustaz lempang saya? Bukan saya yang melempang, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan saya melempang awak. Ini pun rasa macam nak tampol lagi ni hasilnya. Barulah dia tahu di samping takdir ada ikhtiar. Dan kelompok yang ketujuh yang kita kena jaga jangan masuk ke Selangor, kelompok musyabbihah. Musyabbihah dia menyamakan Tuhan dengan perangai manusia. Tuhan tu ada tangan, ada kaki, duduk baring macam-macam. Ini tapis elok-elok kalau ada orang yang bercerita begitu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita mengaji agama ni bagus. Alhamdulillah, masjid surau, kelas-kelas pengajian penuh. Tetapi dalam kita nak mengaji kena hati-hati. Hati-hati. Apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat, salah benar bertukar-tukar? Kita tak nak. Mengaji dengan ustaz ni lain, esok lain pula. Mana satu yang betul? Buka YouTube lagi pening, tak ada tapisan langsung. Apa tanda burung perpat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat? Orang benar mati terasing. Apa tanda burung perpat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Memegang agama laksana bara. Dia yang benar itu susah. Sebab itu saya nak kongsikan tips. Ada satu hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi berikan pesanan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan kau duduk dalam majlis ilmu selagi mana tok guru atau penceramah itu tak mampu mengubah 5 perkara kepada 5 perkara. Pertama, minasyakki ilal yakin. Kalau guru tu berjaya membuang sifat syak menjadi yakin, itu bagus punya kelas, boleh datang. Dulu kita tak faham, datang kelas faham dan yakin, itu bagus. Tapi kalau tuan-tuan dah faham, datang majlis dia makin tak faham, tinggalkan je lah. Selain daripada faktor otak tu dah benar, itu lain. Tapi kalau semua orang cerita benda yang sama, aku dah keliru. Tuhan ni ada ke tak ada? Allah tu wajib baginya ada, mustahil baginya ada. Allah, aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu kupindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti.
Di antara realiti gunanya kadar fantasi, pelik dan benar, qada dan qadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsuku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelatu tak mengutak ke mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga. Banyak falsafah mana ilmu ni, apa cerita ni. Tuhan duduk di mana sebenarnya? Kita pun tak tahu dah mana duduk Tuhan, tak tahu dah. Tinggalkanlah. Dia sepatutnya ilmu minasyak ilal yakin, daripada kurang kepada makin faham. Yang kedua minal kibir ila tawadhu'. Kelas ilmu yang bagus, dia membimbing kita dari sombong jadi merendah diri. Ini first class. Asalnya kita ni ada sikit sombong apa semua, datang jadi baik. Oh, itu bagus. Macam belajar silat jugalah. Kalau asalnya kita ni baik, belajar silat asyik nak ajak bertumbuk dengan orang, ada benda tak kena lah. Tapi kalau makin belajar makin tunduk, makin belajar makin tunduk. Orang ajak bertumbuk, sabar. Orang ajak tunduk, sabar. Itu bagus. Ini usik sikit terus buka bunga, apa cerita? Baru berlebat ajak bertumbuk lah. Something wrong lah. Yang ketiga, wa minal adawa ila nusfah. Daripada musuh jadi baik berdamai. Itu guru yang bagus. Mana kalau dia datang kampung kita, bergaduh semua orang, suruh dia berhenti je lah mengajar. Yang keempat, minar riya ila ikhlas, daripada riya kepada ikhlas. Yang kelima, wa minar rughbah ila zuhud. Guru yang baik yang boleh mengajar kita daripada tamak dunia kepada syukur dengan nikmat. Itu guru bagus. Kalau dia ajar kita makin banyak nak fikir bisnes, letih lah. Guru apa begitu, nak cerita hal dunia lebih daripada agama lagi dah. Keluar masjid semua fikir apa bisnes nak buat, esok nak minta projek menteri mana lagi nak jumpa. Letih majlis ilmu apa begitu. Lainlah belajar ilmu yang usahawan yang cocok-cocok kepala tu cerita lain. Pergi kursus mau kaya mau duit cuit itu lain. Tapi kalau majlis ilmu, keluar masjid syukur nikmat yang ada, syukur belum dapat sabar, itu guru yang bagus. Itu dalam konteks kita di negeri Selangor, saya melihat paling banyak yang meragukan adalah batiniyah. Itu hati-hati. Batiniyah ni dia menafikan zahir ibadah dan mementingkan hakikat batin semata-mata. Dia pegang konsep syariat, tarikat, hakikat. Tiga-tiga ni betul. Tapi kalau salah bawa, habis. Gila kita esok. Tarikat itu betul. Tapi yang banyak sekarang bukan tarikat. Tarik dan ikat itu agak lebih, agak serbannya. Sembayang tidak, ketiak berbau, mandi tidak, bini tinggal, tak betul. Ada orang nak belajar tasawuf bagus. Tapi jangan tahu sawuk sawuk sana, sawuk sini, terus cerita agama ke kedai kopi. Rokok duk mulut, cerita hakikat marifat. Apa cerita? Mana akhlak? Mana sunnah? Mana kebersihan? Mana ukhuwah Islamiah? Mana nafkah wajib pada keluarga? Itu lebih besar. Saya dah wali dah ustaz. Wali apa begitu? Cuba kau bubur lalang dalam tangki air ke tangki minyak kalau betul kau wali. Kalau tok kenali tak isi minyak pun tak tahu lalang hidup motor. Itu wali. Petik daun jadi duit, itu wali. Engkau wali apa? Wali hakim pun tak layak orang macam ni. Seluar pendek, kulu kilir, tak betul. Dia bukan cerita sini, cerita kampung saya. Sini semua okey sini. Syariat mustahab. Syariat ni jalan. Macam saya nak datang ke sini, saya kena ikut syariat. Ada syariat daripada Kuantan nak sampai ke Puchong ni, ada jalannya. Kalau saya tak ikut jalan ni, ikut mana? Takkan ikut laut pula. Syariat kena ikut. Mana kita nak pergi ke surga, ada jalan dia. Apa jalannya? Sunnah Nabi SAW. Ikut Nabi, tak sesat lah. Peringkat yang kedua, tarikat. Tarikat ni jalan apa nak dipilih? Macam saya daripada Kuantan ke Kampung Seri Aman Puchong. Sebab saya lama di Puchong dulu, tahun 80-an. Jadi saya tahu banyak jalan. Saya boleh pilih mana-mana tarikat yang saya nak sampai. Saya boleh pilih jalan Puchong lama, saya boleh pilih ikut Kinara, boleh ikut Putrajaya, boleh ikut Subang Jaya, banyak jalan saya boleh sampai. Semua tu tarikat. Sama juga orang nak sampai kepada Tuhan, banyak jalan. Tarikat Idrisiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, Qadiriyah, Naqsyabandi Samaniyah, Sidikiyah, Saziliyah, Syatariyah, Tijaniyah, macam-macam yang Normadiyah, Sa'diyah, apa banyak lagi. Itu tak ada masalah. Pilihlah mana jalan yang selesa, asalkan sampai. Tuan-tuan nak datang ke masjid daripada rumah masing-masing, kampung Kenangan, kampung Tengah, kampung mana, nak datang ke sini, tarikat apa tuan-tuan pakai? Ada orang tarikat jalan kaki, sampai juga.
Ada orang tarikat naik motor, ada tarikat naik kereta, ada tarikat tumpang orang, tapi semuanya sampai. Tidak ada yang special antara satu sama lain. Kalau hakikat, ini perasaan, zauq. Orang yang belajar sampai pihak hakikat, dia kawal diri dia. Riak, ujub, sombong, pemarah, hasad, dengki, tamak, buang habis. Dia akan didik dirinya ikhlas, cinta Allah, rasa hebat Allah, rasa gerun neraka, sentiasa rasa berdosa, rasa malu pada Tuhan, rasa Tuhan menengok dia siang malam, rasa simpati kepada diri sendiri, rendah diri, yakin, tawakal. Ini hakikat. Tapi berapa orang kita tengok sekeliling kita, dia kata dia dah sampai makam hakikat, tapi akhlaknya macam mana? Dengan orang kasar, rokok, tak sesuai. Engkau nak isap rokok, isap janganlah public. Carilah rombong mana duduk yang makan-makan pokok, jangan tunjuklah. Engkau tu dah tasawuf, kena jaga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang paling mustahak kita ini ikut sajalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Syariat jangan ditinggalkan. Ingat kata Imam Malik rahimahullah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang berfiqh tanpa tasawuf, dia jadi fasik. Maknanya dia fiqh tapi tak belajar untuk nak buang sifat panas baran. Engkau ustaz tapi sumpah seranah, panas baran, tendang kereta, panas baran. Mana tasawuf? Tak ada. Maka dia telah fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fiqh, itu dia telah jadi zindiq, iaitu kafir tanpa sedar. Tapi siapa yang gabungkan dua-dua, itulah yang terbaik sekali. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Kesimpulannya, sempena bulan kebangsaan dan bulan kemerdekaan ini, ayo kita sebagai umat Islam generasi baru, selepas nenek moyang kita berjuang mempertahankan Islam, ayo kita berjuang untuk berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana inilah pegangan yang paling kuat, yang kukuh dari segi akidah, syariah dan juga akhlak, yang berlandaskan kepada Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Moga-moga apa yang kita bincangkan menjadi iktibar bersama. Kepada tuan-tuan di luar sana yang mengikuti ceramah ini, kok ada yang kecil hati, minta maaf. Kita tak mengata pun, kita hanya mengata ajaran tuan-tuan bagus, tapi bukan di sini tempatnya. Kita tak dapat nak mengalu-ngalukan, sebab ajaran tuan-tuan bagus sangat. Kami ni tak berapa bagus. Kami tahap ini saja ilmu kami. Ya, sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, peliharakanlah negeri kami, peliharakanlah negara kami yang tercinta, jagakanlah agama untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.